إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطرحون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada waktu dan ketika khatib sedang membacakan khutbah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Pada waktu dan ketika ini Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan pinjaman nyawa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan segala rezeki dan nikmat yang kita capai pada waktu dan ketika ini, mudah-mudahan kita bergelar sebagai seorang muzakki ataupun pembayar zakat yang telah cukup syarat dan haul yang telah ditetapkan oleh syarak. Asbab daripada pemberian zakat yang kita laksanakan, mudah-mudahan ianya bagaikan baja dan siraman air yang menumbuhkan lagi rezeki yang kita peroleh. Mimbar pada minggu ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk tunaikanlah zakat. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tanpa kita sedar, sudah lebih 3 dekad zakat Pulau Pinang, yakni sebuah agensi yang diiktiraf oleh perundangan, telah ditubuhkan di negeri ini. Bermula pada 26 April pada tahun 2012 berlaku proses penjenamaan semula nama dan pusat zakat kepada zakat Pulau Pinang ataupun ZPP. Sejak daripada itu, ZPP terus membawa langkah sebagai sebuah institusi zakat yang aktif dalam operasi kutipan dan tagihan yang cemerlang. Buktinya, pada waktu dan ketika ini, ZPP telah menguruskan jumlah kutipan sebanyak 150 juta ringgit dan jumlah tagihan yang telah direkodkan adalah sebanyak 155 juta ringgit pada tahun yang lalu. Melalui hasil kutipan yang diperoleh, semestinya dapat membantu para asnaf yang memerlukan, terutamanya asnaf fakir dan miskin, di samping asnaf-asnaf yang lain. Walaupun Pulau Pinang negeri yang maju, tetapi jangan kita lupa, di sebalik kemodenan, di sebalik kemajuan di sebuah negeri, bukan sahaja di negeri ini, bahkan di tempat-tempat yang lain, pastinya ada asnaf-asnaf yang memerlukan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dalam ayat yang telah dibacakan oleh khatib, tepatnya pada surah Al-Imran pada ayat yang ke-180, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan yang bermaksud, dan janganlah sesekali orang yang bakhil dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka daripada kurniaan kemurahannya, yang enggan mengeluarkan harta di jalan Allah dan tidak mahu membayar zakat. Menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka,
Bahkan sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikeluarkan dengan apa yang mereka bakikan itu pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah jualah segala waris yang ada di langit dan juga di bumi. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Daripada ayat ini, Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhairi menyatakan, pengertian janganlah sesekali orang yang bakhil dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka, tepatnya terutamanya bagi menunaikan ibadat zakat. Oleh itu, ternyatalah bahawa zakat merupakan ibadat maliyah yang menerjemahkan keimanan sebenar seseorang hamba kepada Allah. Boleh jadi tuan-tuan, orang tak tahu, kata kita tak bayar zakat. Seolah-olah kita berkurang walaupun kita diberikan kesenangan. Tetapi kita terlupa tuan-tuan, ada yang lebih mengetahui yang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmat Allah, melalui ibadat zakat juga seseorang muslim akan dapat membersihkan dirinya daripada dosa yang mungkin terjadi ketika mempunyai harta tersebut. Misalnya tuan-tuan, mereka yang bertugas di pejabat. Boleh ada waktu-waktu yang senggang tuan-tuan, kita nak melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar konteks daripada pekerjaan kita. Boleh jadi kita melayani laman sosial dan sebagainya. Maka dengan pembayaran tersebut, mudah-mudahan dapat membayar balik ganti rugi apa yang kita keluarkan, apa yang kita terima daripada pendapatan kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini juga bertepatan dengan janji baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Zakat itu tidak mengurangi harta. Dalam ibadat zakat dan sedekah, ianya tidak sama seperti perbuatan-perbuatan yang lain. Contohnya tuan-tuan, kita beli kenderaan, kita beli hartanah dan sebagainya, ianya akan mengurangi simpanan ataupun deposit kita. Akan tetapi perkara yang kita keluarkan daripada 2.5% daripada harga yang kita miliki secara tetap dan konsisten, apabila telah cukup haul dan nisab, maka ketika itu yakinlah tuan-tuan, Allah akan membalas dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang kita miliki. Maka hadirin yang dirahmati Allah, timbul persoalan, adakah kita perlu membayar zakat di tempat yang kita mencari rezeki ataupun boleh sahaja membayar di tempat-tempat yang lain? Maka hadirin yang dirahmati Allah, terdapat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi daripada Auf bin Abi Juhaifah, daripada bapanya berkata, telah datang wakil Rasulullah untuk mengutip zakat dalam kalangan kami. Maka dia mengambil zakat daripada kalangan kami yang kaya dan membahagikan zakat itu kepada orang miskin daripada kalangan kami. Maka berdasarkan hadis yang di atas, dapatlah kita fahami bahawa keutamaan ataupun aulawiyat membayar zakat di negeri yang tempat kita bekerja itu adalah lebih diutamakan. Oleh itu, penentuan dan menyalurkan harta-harta zakat kepada kawasan lain wajib ditetapkan oleh ulil amri. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan ini, berdasarkan mesyuarat dan kesafat Kuala Lumpur yang telah bersidang pada 3 dan 4 Ogos 2022 memutuskan yang pertama, daripada segi siasah dan maslahah, zakat merupakan pembangkit kepada ekonomi umat Islam. Maka peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun ulil amri adalah demi menjaga hak dan kepentingan zakat tersebut. Yang kedua, walaupun dari segi syarak mengalihkan zakat secara persendirian tanpa melalui pemerintah adalah sah, namun mentaati pemerintah ataupun ulil amri selagi mana dia tidak mengajak kepada kemungkaran adalah wajib. Dan mana-mana umat Islam di Pulau Pinang yang telah melanggar fatwa ini boleh diambil tindakan di bawah misalnya Seksyen 16, tidak membayar zakat atau fitrah, enakmen kesalahan sejarah syariah di Pulau Pinang 1990. Selain itu, kita membayar zakat di tempat kita mencari rezeki adalah lebih meyakinkan kita bahawa zakat itu sampai kepada penerima yang betul. Kan, fakir sendiri tuan-tuan, kita berhadapan ada orang yang kata, "Ustaz, saya bayar zakat." Kita kata bayar, kita kata saya pergi kedai kopi, saya tengok ada orang minum, saya belanja ada makan. Waktu tu itu, kita tahan itu. Sedangkan zakat itu tuan-tuan tidak ada lapan khasnah. Bukan boleh dibagikan secara sesuka hati dan sempurna.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang tidak membayar zakat dan bakhil dan berikut, dan setelah mereka mengetahui itu jadi kewajiban, maka mereka tergolong dalam kalangan orang yang fasik, berdosa, dan akan mendapat azab seksa di akhirat kelak. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebutkan dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-35, iaitu pada hari ketika emas dan perak serta harta benda itu dibakar di dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu diselarkan ke dahi, rusuk dan belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa-apa yang telah kamu simpan untuk diri sendiri, maka rasalah azab seksa daripada apa-apa yang kamu simpan itu. Allahu Akbar. Bayangkan, kalau ada harta-harta kita yang kita tidak membayar zakat, dengan harta tersebut, dan ingat balik tuan-tuan, isteri kita yang tidak memakai harta emas mereka, kalau mereka pakai tak kena bayar zakat, ni yang disimpan, maka keluarkan daripada simpanan tersebut. Kerana di dalam ayat ini diceritakan, mereka yang berada di dalam neraka Jahannam kelak akan disiksa menggunakan harta-harta yang mereka simpan yang tidak dibayar zakat tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dalam sebuah hadis yang sahih dari Al-Bukhari yang bermaksud, sesiapa yang dikurniakan oleh Allah harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya pada hari kiamat dijadikan seekor ular yang mempunyai 2 taring dan kepala yang tidak berbulu kerana terlalu banyak misal, dan ia akan membalik dan menggigit kedua-dua rahimnya sambil berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan motto zakat Pulau Pinang, iaitu amanah umat dijaga, hak asnaf dibayar. Zakat Pulau Pinang sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para asnaf. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bukan itu saja, dan Zakat Pulau Pinang juga mempunyai kaunter-kaunter juga. Maka sekiranya di kawasan kita di tempat, boleh jadi tuan-tuan kita tahu ada anak-anak jiran kita yang tidak dapat sambung belajar kerana mak ayah dia susah, maka kita boleh telefon kawan-kawan zakat dan mereka akan membantu untuk menguruskan bantuan kepada mereka yang bergerak. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, pasti menguruskan beberapa panduan yang perlu diamalkan oleh kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah menunaikan ibadat zakat apabila cukup haul dan nisab terhadap sesuatu harta yang diperoleh. Yang kedua, keutamaan membayar zakat adalah di tempat yang kita mencari rezeki. Yang ketiga, pengurusan zakat yang adil, profesional dan sistematik akan memberikan manfaat kepada pembayar zakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina الحمد لله على عالم إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واعملوا بطاعته ومرضاته، ثم اعلموا ان الله سبحانه وتعالى امركم بامر بدا في نفسه فقال عليما حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan kepada diri khatib, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan pada akhir zaman, dalam keadaan telah diperlihatkan kepada kita tanda-tanda kiamat, sama ada secara yang kita dapat lihat secara fizikal dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah juga sama-sama kita doakan kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin yang pada waktu dan ketika ini masih lagi dalam keadaan hujan dan musibah. Maka pertanyakanlah doa kepada mereka agar mereka diberikan kekuatan dan diberikan kemenangan seperti mana yang Allah Ta'ala berikan kepada tentera-tentera Badar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma aminna fi awtanina واصلح واحفظ ائمتنا وعلماءنا ووزراءنا واولاد امورنا. Ya Allah, Kau rahmatilah kepada Duli yang Maha Mulia, si Paduka Baginda yang Tuhan Agung, As-Sultan Abdullah Bi'ayatuddin Al-Mustafa Billah Syah, Ibn Al-Mahmud Sultan Haji Ahmad Syah Billah, dan ke bawah Duli yang Maha Mulia, si Paduka Baginda Raja Penyusup Agung, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Mahmud Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Wa kadzalika sahibul faqamah, tuan dan utama, turun dan unsur utama Haji Ahmad Sufi bin Haji Abdul Razak yang diperkuat oleh Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Murahkanlah rezeki anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, untuk kami mendidik selaku ketua keluarga, mendidik ahli keluarga kami ya Allah. Kami sudah pada waktu dan ketika ini ya Allah telah berusaha ujian kepada ketua keluarga seperti kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jentikkanlah hati ya Allah mereka yang berkemampuan untuk membayar zakat, seterusnya dapat membantu asnaf-asnaf yang memerlukan, terutamanya di zakat perempuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha yaqulu 'anil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.